Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, kamu tahu tak apakah amalan terbaik pengatur caraan? Okay, jom masuk kelas cikgu. Hari ni cikgu nak ajar topik. Okay, topik yang cikgu rasa sangat penting. Kenapa? Sebab topik ni ada masuk dalam awak punya kerja khusus. Dia punya requirement dia ada masuk dalam kerja khusus. Dan juga antara topik-topik yang selalu masuk dalam exam. Apa dia? Okey, topik ni dalam tingkatan 4 bab 1. Okey, kalau awak nak rujuk buku teks, awak boleh tengok buku teks tingkatan 4. Sekejap ya, cikgu escape dulu, cikgu lupa dah. Okey, buku teks tingkatan 4, muka surat mana tadi? 111. Okay, kalau nak rujuk buku teks, cikgu cadangkan supaya sambil-sambil ni jangan main dengar macam tu je, awak kena take note. Okay, and then kalau ada buku teks tu better awak buka buku teks awak yang form 4, buku teks bab 1.5 amalan terbaik pengatur caraan. Muka surat 111. Ini dia, cikgu share sikit cikgu punya buku teks cikgu. Mana dia? Ini dia. Okay, kalau tak ada yang buku teks yang biasa tu boleh guna handphone ke yang boleh download dekat internet. So ini topik yang cikgu akan ajar untuk petang ni. Amalan terbaik pengatur caraan. Okay, topik ni memang antara yang famous selalu masuk PSA, jadi cikgu nak tekankan. Cikgu akan ajar topik-topik yang glamour dan kita akan cuba terus buat latihan-latihan yang selalu berkaitan dengan soalan topik tu. Okay, so cikgu kembali balik kepada slide cikgu. Ini dia. Okay, di sini. So masa cikgu mengajar bolehlah on mic untuk tanya ke apa-apa. Kalau cikgu terlepas pandang ke apa, boleh terus respon. Okay, sebab ini adalah small group. So kita boleh dua hala punya perbincangan. Okay, get it? Boleh Okay. So mana dia ni? Okay, topik kita amalan terbaik pengatur caraan. Apa yang awak kena tahu? Ini dia. Ini contoh coding yang mengamalkan amalan terbaik pengatur caraan. Ini contoh coding dia. Apa dia amalan terbaik pencaraan? Dia akan explain lepas ni. Awak tengok balik coding ni. Okay, awak tengok. Apa yang menarik yang pasal coding ni? Cuba awak tengok. Sangat jelas. Sangat jelas. Lagi? Awak faham tak coding ni? Soalan cikgu. Ini coding Java. So, awak faham tak? Awak tahu coding ni? Faham. Faham kan? Okay, awak tahu tak ni coding pasal apa? Hasil tolak 2 nombor. Yeah. Okay, coding yang menunjukkan hasil tolak 2 nombor. Macam mana awak boleh tahu? Awak tengok dekat komen. Yang dapat komen ni, yang warna hijau adalah komen. So dia bagi tahu awak coding ni pasal apa? Coding tentang mengira hasil tolak 2 nombor. Ini programmer ni dia telah mempraktikkan amalan-amalan terbaik pengatur caraan. So apa dia? Kamu kena ingat apa amalan tu? Okay, jom tengok. Ini dia. Ada 4 je. Tolonglah ingat sampai bila-bila sebab memang cikgu rasa antara soalan yang glamour lah. Amalan-amalan terbaik pengatur caraan. Dan kamu kena praktiskan amalan-amalan terbaik pengatur caraan ni dalam penghasilan sistem yang kamu buat nanti. Memang kamu kena praktiskan. Sebab tak, kalau kamu tak buat, kamu akan kehilangan markah. Okay, apa dia? Yang pertama, indent yang konsisten. Tolong ingat yang pertama indent. Yang kedua, penggunaan jenis data. Yang ketiga, pemboleh ubah yang bermakna. Dan keempat, komen. Okay, jawab kata. Terangkan one by one. Apa dia? Tengok yang pertama. Okay, indent yang konsisten. Apa maksud indent yang konsisten?
Okay. Tahu tak apa itu indent? Apa itu indent? Pernah ke tak? Pernah dengar perkataan indent ni? Indent. Tak pernah? What is indent? You all tidur ke? Jangan Itu saya dah lupa. dah lupa. Yang lain tak ingat indent? Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Sorry? Pernah dengar. Okay. Pernah dengar tak apa. Jangan tak pernah dengar. Bahaya tu. Okay, tak apa. Okay. Penggunaan indent system maksudnya, okay, awak tengok sini. Cikgu bagi contoh. Alamak, cikgu tak bagi contoh lah pula indent. Okay, indent maksudnya awak tengok sini. Coding dia, ini dia. Okay. Dia adalah orang kata jarak daripada tepi ni ke sini. Indent. That's we call indent. Okay, contoh kan. Okay, kalau untuk public class ni dia adalah orang kata kepala utama dia. So kita nak masuk ke sub coding adalah public static void. So awak tengok ni start daripada public static void sampai double hasil dia indent yang lain. Dia ke apa? Ke kanan sikit, betul tak? And then kita ada lagi another coding proses lain dia ke kanan lagi. Saya menunjukkan yang setiap indent tu dia ada berbeza aktiviti yang dibuat. Dia berbeza perkara yang dibuat. Okay, pertama tengok public class ini adalah yang main dia, kepala dia. And dia gerak ke bawah sikit, dia jarakkan sikit. Nak menerangkan, okay, kamu akan memulakan untuk mengisytihar input. Okay, dia declare input. Let's say integer number 1, integer number 2 dia declare. And dia declare apa lagi? Double hasil. Okay, indent yang ketiga, dia bagi pengiraan. Okay, indent ketiga pengiraan. Indent keempat adalah output. Ini maksud indent. Indent yang konsisten. Kenapa perlu penggunaan indent ni? Supaya kamu akan nampak perbezaan dia. Senang nak cari apa error dia apa semua, lagi senang. Kalau kamu buat sebaris macam ni, kamu tak akan nampak dia punya proses dia. Dia punya flow dia. Okay, boleh faham penggunaan indent ni? Cikgu lupa nak bagi masuk coding ni ke tadi tu. Okay, get it? Yang pertama, amalan terbaik pengatur caraan yang pertama mesti penggunaan indent yang konsisten. Okay, seterusnya. Alah, kenapa dia jadi hang pula ni? Sekejap ya. Kenapa dia pusing-pusing? Okay, sekejap. Sorry. Okay, yang kedua. Okay. Ada soalan pasal indent, okay ya? Sebab ada yang memang automatic, indent macam Python memang automatic. Tapi kalau ada jenis programming dia bukan automatic, so kamu yang kena decide sebagai seorang programmer. Okay. Seterusnya yang kedua, jenis data yang sesuai. Okay, kamu dah belajar kan jenis data kan? Benda ni penting jangan tolonglah ingat. Cikgu dah terus screenshot dah jenis data yang kamu perlu tahu, okay? Yang biasa kamu kena guna integer, okay, nombor bulat, float. Biasanya dia melibatkan perpuluhan, double, okay, double perpuluhan yang lagi kata nama perpuluhan lagi banyak, char, karakter, string. Char dengan karakter adalah perkara yang sama. Awak nak guna ni terpulang pada jenis programming. Itulah jenis programming yang nak gunakan. Ada yang guna char dan ada yang guna string. Macam Java dia guna char, cikgu rasa. Baik dah, cikgu lupa dah. Dia kalau lama tak guna ni tak ingat dah. Dia cikgu cari balik Java. Sebab kalau awak kena tengok balik
Awak guna PHP lain, nak guna ini kalau awak guna SQL lain dia punya jenis data dia, tapi dia lebih kurang je. And then Boolean. Boolean ni adalah dia bagi awak pilihan benar atau palsu. Okay, ini adalah jenis data yang sesuai yang mesti awak kena decide. Okay, contoh kan. Okay, soalan cikgu contoh kamu nak buat pengiraan duit. Apakah jenis data yang sesuai? Awak nak kira pengiraan duit RM, ringgit Malaysia. So mana yang sesuai? Integer atau float? Cikgu tanya ni. Float. Float. Why? Kenapa awak kata float bukan integer? Cikgu boleh ulang soalan itu? Okay. Saya tak dengar sebab Tak dengar sangat. saya belajar cakap sama. Okay, macam ni Contoh, kamu nak buat coding, nak kira pengiraan duit RM, ringgit Malaysia. Kamu nak guna jenis data apa untuk duit tu? Integer atau float? Float. Float, why? Because float itu perpuluhan. Yes, okay. Ada benda yang kamu akan guna integer dan ada benda yang kamu akan guna float. Kalau umur kita. Umur integer. Yes, very good. Okay, umur adalah integer. Sebab umur awak tak ada perpuluhan. Okay, ni awak kena guna jenis data yang sesuai. Okay, yang ketiga, pemboleh ubah yang bermakna. Okay, tengok sini balik. Skop biarlah kecil untuk mengelakkan kekeliruan dan mudah diselenggara. Okay, iaitu tengok nombor 1, tidak bermula dengan nombor. Contoh kalau kamu nak declare, kamu guna cara 1, bukan satu cara. Okay, kamu pasang ni macam nombor 1. Ataupun kamu cakap perkara 1. Mesti tidak bermula dengan nombor. Ini kamu nak declare, untuk function ke apa ke, ini cara penulisan dia. Okay, pemboleh ubah yang bermakna. And then, tiada ruang kosong antara perkataan. Okay, kamu boleh guna underscore ataupun kamu boleh rapatkan perkataan tu. Contoh, hasil tambah ni kamu rapatkan, nampak ni, hasil tambah. Nak bagi nampak perbezaan, kamu buat huruf besar, T huruf besar. Ataupun kamu boleh guna hasil underscore tambah. Tiada ruang kosong antara perkataan. Itu untuk pemboleh ubah. And then yang ketiga, tidak sama dengan kata kekunci dalam Java. Okay, contoh dia penggunaan integer atau double sebagai pemboleh ubah. Tak boleh. Benda ni memang ini adalah jenis data. Kamu tak boleh guna dia sebagai pemboleh ubah. Sebab dia nanti dia akan confuse kat situ. Okay, seterusnya yang keempat, penggunaan huruf kecil dengan huruf besar seperti kata laluan ataupun pemboleh ubah bersifat sensitive case ataupun huruf. Okay, contoh kamu tengok sini cara pertama, C huruf kecil, P huruf besar. Dia akan berbeza maksud dia dengan C huruf besar, P huruf besar. Macam Java memang sensitif sangat. Dia memang ada sangat sensitif dengan huruf besar, huruf kecil. Tapi kalau macam Python dia tak kisah sangat. Okay, kamu akan tengok balik apakah jenis programming kamu guna. Okay, pemboleh ubah ni pastikan nama yang bermakna. Bila kamu buat pemboleh ubah, pastikan nama yang bermakna dan mudah difahami. Okay, jangan guna X, Y, dia memang tak digalakkan. Boleh guna, tapi tak digalakkan sebab kita tak faham. Okay, penggunaan perkataan singkatan tu kalau boleh kamu guna benda yang orang akan faham. Kamu akan faham. Kalau kamu guna X tambah Y, apa benda X, apa benda Y. So cuba gunakan pemboleh ubah yang orang faham. Contoh nombor 1 tambah nombor 2. Itu cara penulisan untuk coding kamu. Boleh guna X, Y, masih boleh run. Tapi kamu sendiri pun akan confuse.
So better kamu guna nama untuk pemboleh ubah tu yang kamu akan faham. Okay, seterusnya, tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan result ataupun khas seperti print dan value. Print dan value ni memang komputer pula. Bahasa Java sendiri dah faham. Print tu adalah untuk output. Kamu tak boleh guna untuk pemboleh ubah kamu. No, kamu kena tukar lain. Value pun sama. Dia dah faham sebagai value tu adalah nilai. Kalau kamu guna pemboleh ubah dengan nama value, memang kamu akan jumpa error. Okay, ni yang ketiga Dan keempat, komen. Ini yang paling penting. Okay, dalam kerja kursus pun sama. Dalam kerja kursus awak, bila awak start buat macam form 4 nanti. Okay, form 4 nanti cikgu dapat berita, okay, untuk yang form 4. Atau saya kata tapi maybe lah, memang saya rasa memang kamu akan dapat soalan kerja kursus hujung bulan 7 dan kamu akan bermula kerja kursus bulan 8. Tapi untuk form 4 kamu tak kena buat coding lagi kamu cuma buat lebih pada analisis masalah. Tapi kalau form 5 yang dah start buat coding tu, pastikan coding kamu ni ada yang benda warna hijau ni. Warna hijau ni adalah komen. Kamu kena masukkan walaupun sebaris komen dalam coding kamu untuk dapatkan 2 markah. Okay, 2 markah penggunaan apa panggil amalan terbaik percaraan. Okay, kena ada komen, ada indent. Sebab nanti kamu akan screenshot kamu punya coding masuk dalam kamu punya laporan. So kat situ pentaksi atau cikgu awak akan tengok, oh okey, coding dia ni ada komen. Okay, good, dapat 2 markah. Sebutlah, simple je komen. Awak sebut, okey, bahagian ini mengira apa, ataupun kamu sebut pengisytiharan input. Tak kisah, janji kamu ada masukkan komen, penulisan komen. Kenapa perlu ada komen ni? Supaya orang lain yang baca coding awak dia faham apa maksud coding tu. Okey? Jelas ada 4 amalan terbaik pengatur caraan. Yang pertama, penggunaan indent yang konsisten. Yang kedua apa dia? Yang kedua apa dia? Jenis data. Okay, penggunaan jenis data yang sesuai. Yang ketiga? Pemboleh ubah yang bermakna. Pemboleh ubah yang bermakna. Yang keempat? Penulisan komen.